Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita mengenai kaedah pembersihan air yang tercemar dengan menggunakan teknologi hijau. Okey, kalau ikut sebelum ini kita dah lihat untuk menentukan tahap pencemaran kita akan menggunakan parameter biochemical oxygen demand ataupun BOD. Pada hari ini kita akan lihat bagaimana penggunaan teknologi hijau dalam membantu membersihkan air tercemar. Okey. Jadi yang pertama, kaedah pembersihan air yang tercemar dengan menggunakan teknologi hijau adalah penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif. Okey, efektif mikroorganism ataupun EM. Okey, usaha mereka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar ini menggunakan teknologi hijau merupakan proses yang berterusan yang berlaku di Malaysia. Antara kaedah teknologi hijau ini adalah untuk merawat air sungai tercemar dengan menggunakan berbola lumpur mikroorganisma efektif. Okey, efektif mikroorganism EM. Okey. Yang ketiga, dalam mikroorganisma efektif ini ataupun EM terdiri pada 3 jenis mikroorganisma iaitu yang pertama bakteria asilektik seperti Lactobacillus casei. Bakteria ini merawat sisa kumbahan. Okey, dia merawat sisa kumbahan. Dia akan menyingkirkan bau busuk air, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma yang berbahaya dan akan memudahkan perebutan bahan organik. Okey, yang kedua, bakteria fotosintetik seperti Rhodopseudomonas palustris di mana bakteria fotosintetik ini menggunakan bahan organik untuk mensintesiskan bahan yang berguna seperti asid amino dan gula untuk pemakanan haiwan dan tumbuhan akuatik. Mana dia akan membekalkan makanan. Okey, seterusnya yeast di mana yeast akan menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan tumbuhan hijau. Okey, di mana yeast akan menghasilkan karbon dioksida dan etanol. Okey, dalam proses penapaian contoh. Okey. Seterusnya, latihan prestasi namakan kaedah untuk merawat air sungai tercemar. Jadi, jawapannya ialah penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif ataupun EM. Okey, namakan 3 mikroorganisma yang terlibat dalam penghasilan kaedah yang dinamakan di atas. Okey, iaitu bakteria asilektik, bakteria fotosintetik dan yeast. Okey. Seterusnya, kita lihat bagaimana kita nak menghasilkan berbola lumpur mikroorganisma efektif ini. Jadi bahan yang diperlukan ialah 1.4 kilogram tanah, 70 gram EM bokashi ataupun rice bran, 500 cm padu lautan EM dan surat khabar. Radas diperlukan ialah dulang, bekas penyiram dan besen. Okey. Sediakan bahan untuk menyediakan 10 biji berbola lumpur mikroorganisma efektif mengikut prosedur berikut. So, yang pertama, masukkan tanah dan EM bokashi ke dalam besen dan gaul campuran tersebut. Nanti cikgu akan kongsikan bagaimana EM bokashi dihasilkan. Okey, jadi kita campurkan dengan tanah. Kita gaul sekali dalam besen, kemudian tambah larutan EM. Kita ambil larutan EM ke dalam campuran tadi dan gaul kembali sehingga sebati. Okey, macam kita nak buat kuih pula. Okey, yang kedua kita bulat-bulatkan supaya dia akan membentuk berbola lumpur EM. Okey, seterusnya alas dasar dulang dengan kertas surat khabar dan letakkan berbola lumpur EM di atasnya. Ini mungkin untuk mengurangkan ataupun menyerap kelembapan. Dia tak nak jadi basah. Okey. Simpan bekas yang mengandungi berbola lumpur tadi di tempat tanpa sinaran matahari atau angin yang kuat untuk mengelakkan berbola menjadi cepat kering. Jadi dia tak ada direct kepada matahari. Okey. Sebab apa? Bila terlalu tinggi cahaya terkena akan menyebabkan mikroorganisma akan tidak aktif sebab terlalu tinggi suhunya. Okey, last sekali, berbola lumpur sedia digunakan untuk permukaan berbola disaluti dengan
fungi putih. Jadi adalah berlaku pembiakan mikroorganisma ini. Jadi berbola inilah yang digunakan untuk merawat sumber air tercemar. Okey. Seterusnya, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Rajah 1 menunjukkan graf kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Ini adalah pertambahan karbon dioksida dalam atmosfera. Semakin bertambah tahun, semakin tinggi kandungan karbon dioksida. Kerana apa? Sebab manusia dah makin jumlah populasi manusia makin bertambah. Penggunaan kenderaan makin bertambah. Penebangan hutan makin bertambah. Ini menyebabkan kandungan karbon dioksida di atmosfera makin meningkat. Jadi apakah yang dapat diperhatikan daripada graf tadi mengenai karbon dioksida dalam atmosfera dari tahun 2006 hingga 2019. Jadi kandungan karbon dioksida dalam atmosfera dari 2006 hingga 2009 adalah meningkat. Daripada graf kita boleh lihat apakah kesan buruk kandungan karbon dioksida yang tinggi dalam atmosfera. Apa yang berlaku jika karbon dioksida dalam atmosfera lebih tinggi? Pemanasan global akan berlaku ataupun suhu bumi akan meningkat. Seterusnya, mengapakah setiap individu perlu memainkan peranan untuk mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera ini? Kerana apa? Kerana setiap individu kita mempunyai jejak karbon tersendiri dalam pembebasan gas karbon dioksida. Kalau kita refer balik, setiap manusia, setiap individu memang mempunyai jejak karbon tersendiri. Nyatakan dua aktiviti yang melibatkan peningkatan karbon dioksida di atmosfera. Jadi kami ingat macam ni, satu je yang mengurangkan karbon dioksida ialah fotosintesis saja. Sebab fotosintesis yang menyerap karbon dioksida. Yang lain kebanyakan aktiviti membebaskan karbon dioksida. Sebagai contoh, pembakaran bahan api fosil daripada kenderaan, penyahutanan, pembalakan ataupun penguraian. Seterusnya, namakan fenomena apabila kandungan gas karbon dioksida yang di atmosfera tahap yang lebih tinggi. Apakah fenomena yang akan berlaku? Iaitu kesan rumah hijau ataupun pemanasan global. Ini fenomena. F. Cadangkan satu teknologi untuk menyingkirkan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Jadi, selepas ini kita akan diperkenalkan satu teknologi lagi yang dikenali sebagai teknologi emisi negatif. Seterusnya G. Gas karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah hijau. Namakan satu contoh lain gas tersebut. Jadi, contohnya ialah gas karbon monoksida ataupun gas metana. Seterusnya kita lihat satu teknologi di mana teknologi ini adalah untuk menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera, iaitu menggunakan penggunaan mikroalga, dinamakan sebagai teknologi emisi negatif. Apakah proses yang dijalankan oleh mikroalga ini dalam membantu mengurangkan karbon dioksida? Apakah sifat yang ada pada alga? Jadi kita lihat alga ni melalui proses fotosintesis. Jadi dia akan mengambil ataupun menyerap karbon dioksida. Mikroalga yang biasa digunakan dalam teknologi emisi negatif ialah mikroalga marine, di mana alga mikroskopik yang hidup, tumbuh dan membiak dengan banyaknya dalam air laut. Bila sebut marine, dia ada sinonim dengan air laut. Mikroalga marine ini sesuai digunakan dalam teknologi emisi negatif kerana mikroalga ini mengurangkan karbon dioksida dalam atmosfera melalui proses fotosintesis. Sebab alga adalah ada klorofil. Jadi dia akan menjalankan proses fotosintesis. Seterusnya, apakah peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global? Jadi Persatuan Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini telah memain peranan secara efektif untuk menangani isu alam di peringkat global. Antara langkah yang diambil ialah mencari penyelesaian untuk menangani isu perubahan iklim secara global melalui anjuran persidangan ataupun perjanjian antarabangsa yang ditandatangani oleh masyarakat global. Jadi dia cari jalan, dia buat persidangan ataupun perjanjian antarabangsa. Seterusnya, dia menjamin bekalan air minuman yang bersih dan cukup. Jadi, dia kena pastikan semua di peringkat global mesti dapat air minuman yang bersih dan cukup.
Yang ketiga, melindungi lapisan ozon dengan mengharamkan penggunaan klorofluorokarbon yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Jadi, sekarang dah ada hydrofluorokarbon. Hydrochlorofluorocarbon HCFC. Jadi, kita dah menggantikan klorofluorokarbon CFC. Jadi, kita boleh guna HCFC. Okey, dah ada hydro di hadapan. Okey, seterusnya nombor 4, kita haramkan penggunaan bahan kimia toksik seperti pestisida DDT. Okey. Seterusnya kita lihat persoalan yang ada dekat latihan prestasi di bawah nota tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi emisi negatif? Iaitu teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera, iaitu penggunaan mikroalga. Okey, nyatakan satu mikroorganisma yang digunakan dalam teknologi emisi negatif. Jadi jawapannya ialah mikroalga. Okey, namakan mikroalga yang biasa digunakan dalam teknologi emisi negatif. Nama dia ialah mikroalga marine. Okey, seterusnya, bagaimana mikroalga mengurangkan kandungan karbon dioksida? Dia mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera melalui proses fotosintesis. Okey, soalan yang terakhir. Nyatakan 3 langkah-langkah yang diambil oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam menangani isu alam sekitar global. Jadi kita boleh ambil daripada nota tadi, iaitu mencari penyelesaian untuk menangani isu perubahan iklim secara global melalui masyarakat dengan menganjurkan persidangan atau perjanjian antarabangsa yang ditandatangani oleh masyarakat global. Yang kedua, dia menjamin bekalan air minuman yang bersih dan cukup, dan seterusnya melindungi lapisan ozon dengan mengharamkan penggunaan klorofluorokarbon di mana boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon. Okey. Itu saja perkongsian mengenai kaedah untuk merawat air yang tercemar menggunakan teknologi hijau. Sekian, terima kasih.